bahagian 2, masih dalam taburan normal, menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal. Okey, ini yang kita pernah jumpa sebelum ni lah, X ni kan. Okey, macam ni murid-murid. Kalaulah sesuatu peristiwa tu bertabur secara normal. Okey, kalau kita tahu dia bertabur secara normal, kebarangkalian untuk peristiwa itu berlaku hanya boleh diukur kalau taburan normal itu dipiawaikan kepada taburan normal piawai. Macam tadilah, X kita tukarkan kepada Z. Okey, jadi misalnya, okey, kalau pembeli ubah rawak selanjar X yang berlaku antara A dengan B, okey, jadi kita boleh menulisnya seperti inilah, P, A, X, B. A lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada P. Okey, tapi disebabkan A normal, dia hanya boleh diukur kalau ditukarkan kepada piawai normal iaitu Z. Oleh itu, cara menukarkan kebarangkalian peristiwa itu kepada taburan normal piawai dengan pembeli ubah rawak selanjar Z adalah seperti yang ini. Jadi yang guna formula kita tadilah, maknanya so ini X kan, ni X kan, jadi X tolak min bahagi variance, standard deviation, X tolak min bagi sisian piawai, macam itulah. Apa-apa pun kena tukar kepada Z. X perlu tukar kepada Z. Ingat X, Z. Okey, kita tengok contoh soalan. Contoh 17. Taburan ukuran panjang sejenis skru yang dihasilkan oleh sebuah kilang boleh dianggap sebagai normal dengan min kos 10.6 cm dan sisian piawai 3.6 cm. Wakilkan kebarangkalian bahawa sebatang skru yang dipilih secara rawak dari kilang itu mempunyai panjang antara 8.4 cm dengan 13.2 cm dengan keadaan Z ialah pembeli ubah rawak selanjar piawai. Okey, bila kita nak keluar maklumat? Bila kita nak keluarkan maklumat, tengok ya. Okey. Dia dah kata normal. Bila disebut normal, normal mesti Z. Okey, dia dah bagi min. Okey, min adalah 10.6. Sisihan piawai. Okey, sisihan piawai adalah 3.2. Wakilkan kebarangkalian sebatang ni. Okey, dia antara. Bila antara, cikgu terus keluarkan macam ni lah. Di mana P, okey, di antara 8.4. Okey, kalau antara selalu sentiasa pandang kiri X 13.2. Selalunya apa maklumat adalah X. Jadi kita mesti perlu tukar kepada Z. Okey, macam mana kita nak tukar kepada Z? Okey, jangan lupa formula dia apa tadi? Okey, cikgu tulis supaya kamu tak lupa. Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Jangan lupa untuk pengetahuan murid-murid, ni X tau. Ini nilai X, ni nilai X. Jadi macam mana? Okey, simple sahaja. Okey, probability. Okey, 8.4 tu X lah. 8.4 tolak min 10.6. Terus bagi sisihan piawai macam tu. Apabila kita dah tukar dalam bentuk rumus Z, yang X ni terus jadi Z. Macam ni. Jadi 13.2 tolak 10.6 per 3.2. Dekat sini dah cantik dah. Okey, kira dengan berhati-hati. Okey, kita akan dapat negatif 0.6875. Okey, sini pula 0.8125. Okey, inilah contohnya untuk menukarkan X kepada Z. Okey. Okey, murid-murid. Sebelum tu, okey, kebarangkalian bagi skor Z yang kita kira tadi, okey, boleh ditentukan dengan menggunakan sifir taburan normal piawai. Ini contohnya, kita ada jadual. Okey, sifir taburan normal piawai. Jadi daripada sini kita akan dapat kebarangkalian. Okey, so untuk pengetahuan murid-murid, dalam ni adalah nilai kebarangkalian. Okey, nilai kebarangkalian. Okey, dalam ni adalah nilai kebarangkalian semuanya. Okey, yang di luar ni adalah nilai skor Z. Nilai skor Z. Jadi, yang ini pula sama juga nilai kebarangkalian, tapi bahagian tolak ni bermaksud, contoh cikgu ambil, kalau 14 tu bukannya sebenarnya 14. 14 tu sebenarnya 0.0014. Dia mewakili 4 tempat macam ni. Okey, jadi jom macam mana cara ingin menggunakan sifir taburan normal piawai secara manual. Okey, contoh 18. Okey, kita menggunakan jadual
piawai tadilah. Ini rupanya jadual normal kita tu, Z-score. Okey. Okey, jangan risau, dalam exam diberi. Okey, tengok contoh yang pertama di mana kita nak cari nilai kebarangkalian bila Z lebih besar daripada 0.35. Okey, biasa kan kita lukis gambar graf. Kita bagi dua, kita tahu sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Okey, disebabkan 0.235 ni positif, cikgu buat garisan di bahagian positif. Okey, letaklah 0.235 kat sini. Okey, jadi disebabkan dia belah memandang kanan lebih besar, jadi cikgu lorek di sebelah kanan garisan yang cikgu buat tadi. Jadi kita nak cari kebarangkalian yang berlorek ini. Okey, jadi macam mana kita nak cari? Jom. Ini contoh. Okey, contoh. Okey, kita nak cari 0.235. Ini nilai Z ya. Luar ni nilai Z. 0.2. 0.2. Mana 0.2? Ni 0.2. Jadi cikgu garislah kat sini 0.2. Okey. Tetapi dia nak 0.23. 0.23. Sini 3. Okey, cikgu garis. Sini. Lepas tu dah 1.5. Okey, bila dah yang ketiga, titik perpuluhan yang ketiga, kita pergi bahagian kotak yang tolak. Okey, disebabkan 5 ni 5 pergi kat 5, cikgu garis 19 ni. Macam tu. Ini bermaksud, okey. Ya, cikgu lupa nak padam. Okey, ini bermaksud, okey, kita punya kebarangkalian tu di mana? Okey, 0.4090 ni tolak tolak 19, tolak 19 tu bukan 19. Sebenarnya 0.0019. Macam tu. Jadi kita akan dapatlah kebarangkalian dia 0.4071. Jadi untuk pengetahuan adik-adik, nilai kebarangkalian yang berlorek ni adalah 0.4071. Okey. Jadi kita tengok bahagian B pula. Okey, bahagian B. Selalunya bila dah conteng tu jangan lupa padam. Nanti kita keliru. Jadi cikgu padam. Okey. Tak sebelah sini pula. Okey. Jadi sekarang kita nak cari kebarangkalian untuk ni. Okey, sekarang apa-apa pun kita lukis dulu. Contoh lukis. Cikgu lukis dulu. Okey, kita bahagi dua lah. Okey, disebabkan tengok nilai ni negatif. Bila nilai ni negatif, cikgu garis bahagian negatif, letak negatif 2.122. Disebabkan dia memandang kiri lebih kecil, jadi cikgu lorek di sebelah kiri garisan tu. Okey, jadi sekarang kita nak cari apakah kebarangkalian kawasan yang berlorek. Jadi untuk pengetahuan murid-murid, probability X lebih kecil ni sebenarnya sama je dengan probability di mana Z lebih besar daripada positif 2.122. Sama je. Negatif positif sama sebab dia adalah simetri. Okey, sama je. Jadi cari balik 2.122. Kenapa kita perlu tukar kepada positif? Sebab dalam jadual ni nilainya semuanya positif, tak ada yang negatif. Okey, 2.1. Okey, cikgu pergi 2.1. Ni 2.1. Okey, ni 2.1, cikgu letak pembaris 2.1. Okey, selepas 2.1, 2. Okey, 2. 2.12 sini, cikgu garis ni, 2. Okey, lepas 2 tu 2 lagi. Okey, pergi kat 2 sini. Okey, jadi kita akan dapat, kita akan dapat di sini, cikgu conteng dulu 0.0170 tolak 1 tu maksudnya 0.0001 macam tu. Tolak 1. Okey, jadi kira lah. Okey, 0.0170 tolak 0.0001. Jadi kita akan dapat 0.0169. Jadi kita akan dapat probability dia ataupun kebarangkalian dia 0.0169. Begitu. Okey, seterusnya kita tengok C. Okey, apa-apa pun cikgu lukis dulu sebagai panduan. Okey, disebabkan tengok negatif. Kalau negatif, cikgu buat garis sebelah negatif. Cikgu buat negatif 1.239. Okey, lepas itu kamu tengok. Oh, lebih besar. Lebih besar maksud lorek di sebelah kanan garisan. Lorek sampai habis. Begitu. Jadi di sini, di sini cikgu nak terangkan. Kita jadual ini dalam ni adalah nilai kebarangkalian. Nilai kebarangkalian Eko. Eko. Jadi, maksudnya ini contoh graf kita.
Okey, ini ekor kiri kanan. Okey, ini adalah nilai-nilai kiri kanan jadual lah ataupun graf. Jadi sekarang kita nak cari yang merah ni. Yang merah ni, tapi yang merah ni bukan nilai kebarangkalian dalam jadual. Dalam jadual adalah ekor yang cikgu buat warna biru ni. Okey, jadi macam mana kita nak cari kebarangkalian merah? Okey, jadi kamu jangan lupa semua adalah satu kan? Jadi satu tolaklah biru, satu tolak ekor. Jadi sekarang kita nak cari ekor. Okey, ekor ni adalah probability di mana X lebih kecil daripada negatif 1.239. Okey, tapi sebenarnya positif lah sebab dalam ni tak ada negatif. Jadi P X lebih besar daripada 1.239. Contoh Okey, jadi di sini kita pergilah cari 1.239. 1.2 mana 1.2 cikgu? 1.2. Okey, ni semua 1.2. 1.23. Sini 3. Okey, cikgu garis. 9. Mana 9? Sini 9. 17. Okey, 17 tak nampak pula. Okey, 17. Jadi, okey. Nilainya adalah kalau cikgu conteng kat sini, nilainya adalah mana tadi? Okey, 0.1093 tolak 17 tu maksudnya 0.0017. Jadi di sini kita akan dapat 0.1093 tolak dengan 0.0017, kita akan dapat 0.1076. Okey, jangan, ini belum jawapan tau. Ini adalah kebarangkalian biru. 0.1076. Kita nak merah. Jangan lupa nak dapatkan yang merah. Okey, di mana probability Z melebihi negatif 1.239 ni adalah 1 tolak biru. Biru adalah 0.1076. Jadi kita akan dapat 0.8924. Tada. Okey, macam tu. Okey, seterusnya kita tengok soalan D. Okey, soalan D pula kita tengok. Okey, jadi cikgu padam balik yang tadi, takut keliru. Okey, soalan D. Apa-apa pun, cikgu nak lukis dulu. Cikgu lukis dulu. Okey. Oh, positif lah cikgu. Kalau positif, buat kat bahagian positif lah. 2.453. Tetapi kan cikgu lebih kecil. Oh, kalau lebih kecil, kita lorek di sebelah kiri. Dia pandang kiri kan. Tetap juga tak ada nilai kebarangkalian sini. Ni ekor. Jadi cikgu letak ekor lah, ni biru. Jadi kita cari biru. Kita cari biru dulu ya. Okey, biru di mana P, di mana Z lebih besar daripada 2.453. Okey, jadi jom kita cari Z. Okey, cikgu garis dulu sini 2.45. Okey, sini 2.4. Okey, 2.45. Tapi kat sini tak ada nombor. Kalau tak ada nombor, ke bawahkan dia sini. Okey, tapi yang 453, 3 yang terakhir tu pula masih kat sini. 3 ada nombor kan? 3 adalah 6. Okey, jadi 0.00714 tolak yang 6 kita garis tadi 0.0006. Macam tu. Okey, jadi 0.00714 tolak 0.00006, cikgu akan dapat 0.00654. Jadi ini adalah nilai kebarangkalian biru. Okey, nilai kebarangkalian biru 0.00654. Okey, tapi sekarang kita nak cari yang merah. Berarti soalan dia tadi di mana probability di mana Z sama dengan semua adalah 1 tolak biru. Biru adalah 0.0654. Oh, kurang 10. 0.00654. Jadi kita akan dapat 1 tolak 0.00654. Kita akan dapat 0.9935. Yeay. Seterusnya, soalan E. Soalan E. Kat sini dia ada di antara. Kalau dia ada di antara, apa-apa pun cikgu buat macam mana nak buat graf kalau ada di antara.
Okey, macam ni. Ini tetap tengah. Tengok, oh no, tengah-tengah ni kosong tau. Okey, kosong memang dah ada kosong ni garisan dia. Ni positif, garis kat positif. 1.236. Jadi nilai Z tu berada di sini. Di antara. Tapi okey, kalau jadi macam ni pula, okey, memang dah separuh. Cikgu tutup separuh lah. Okey, cikgu tutup separuh. Kita tahu, separuh ni, setengah ni adalah 0.5. 0.5 tolak tail. 0.5 tolak tail ataupun ekor, tolak biru. Jadi dapatlah merah. Okey, ingat separuh tolak biru. Jadi, sebab apa kosong? Kosong, ini kosong. 0.5, separuh. Okey, jadi kita cari biru dulu. Okey, kita cari biru. Okey, biru ni adalah probability di mana Z lebih besar daripada 1.236. Okey. Kita cari 1.23, mana garisan 1.23? 1.23 sini. Lepas tu 6, mana 6? 6 sini, 11. Okey, sini Okey, jadi cikgu tulislah nilainya adalah sini tadi 0.1093 tolak 11. 11 tu bermaksud 0.0011. Jadi apa lagi? Jom kita kira 0.1093 tolak 0.0011. Kita akan dapat 0.1082. Okey, jangan lupa ini adalah nilai, mak engkau, nilai biru sini 0.1082. Kita nak yang merah kan? Okey, yang merah bererti probability 0Z lebih kecil 1.236 ni adalah sama dengan separuh 0.5 tolak dengan biru 0.1082. Okey, begitu. Jadi kita akan dapat jawapan 0.3918. Yeay. Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya, F. Okey, F pula. Okey, kita ke sini sikit, F. Okey. Okey, nilai F pula. Okey, masih ada di antara. Okey. Tapi ni negatif. Negatif buat garisan negatif. 0.461. Okey. Ini positif buat kat positif. 1.868. Okey, jadi sekarang lorekan dia adalah nilai Z berada di sini. Kebarangkalian kita. Okey, tengok disebabkan kita mana nilai di sini adalah ekor kan. Jadi 1 tolak ekor biru tolak ekor hijau. Macam tu. Jadi jom kita cari biru dulu. Okey, biru dulu adalah dia negatif kan. Maksudnya probability di mana X lebih besar. Kita positifkan dia. 0.461. Okey, yang hijau ni pula. Yang hijau ni pula maksudnya probability di mana X pula, Z. Z lebih besar daripada 1.868. Okey, jadi kita settlekan yang biru dulu. Jom kita tengok. Ni cikgu lupa nak padam tadi. Okey. 0.46. 0.46. Mana ni? 0.46 sini. Sini. Jadi lepas 6 1. Mana 1? Sini. 4. Jadi cikgu pun tulislah 0.3228 tolak 4 tu maksudnya 0.0004. Gitu. Siapa cakap AddMath susah, senang je. Tolak 0.0004. Okey, kat sini 0.3224. Jadi jangan lupa, okey, nilai yang biru adalah 0.3224. Kita nak cari yang hijau pula. Okey, yang hijau pula. Okey. Kita cari sini 1.86. Okey, mana 1.8? 1.86 Zas sini. Lepas tu lepas 6 8 pula. Okey, 8 mana 8? Zam 6. Okey, jadi 0.0314 tolak 6 tu maksudnya 0.0006. Okey. Okey, jadi kita kira
Okey, maksudnya 0.0314 tolak 0.00000 lebih 1 6. Jadi sini 0.0308. 0.0308. Jadi nilai 1 tolak biru tolak hijau. Jadi kita dapat simpulkan bahawa probability di antara 0.461 Z ni kat tengah-tengah, iaitu di mana 1 semua tolak biru tolak hijau. 0.3224 tolak 0.0308. Mari kita kira. Jadi 1 tolak 0.3224 tolak 0.0308. Jadi kita akan dapat 0.6468. Hit. Senang kau. Okey, seterusnya contoh G. Okey, second last Okey, contoh G. Apa-apa pun cikgu lukis dululah. Okey, lukis dulu. Okey. Sini kosong. Okey, tiba-tiba ada modulus. Modulus ni sebenarnya bila kita hilangkan modulus akan ada plus minus lah. Selalunya plus minus 2.063. Okey, tetapi bila ada tanda ketaksamaan, okey, dia dah berbeza. Okey, yang positif kekal lebih besar. Okey, yang positif ni kekal lebih besar. Contohnya lebih besar kekal 063, tapi untuk negatif tanda ketaksamaan akan bertukar. Negatif 2.063 macam tu. Jadi kesimpulannya yang pertama lebih besar ni okey, positif kan 2.063. Okey, disebabkan dia lebih besar lorek kanan. Yang lagi satu ni pula. Okey, negatif lorek sebelah kiri. Okey, negatif 2.063. Jadi disebabkan lebih kecil lorek kiri. Jadi ada dua. Okey. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan adik murid-murid, kan mereka ni simetri. Okey, mereka ni simetri. Apa kata kita hanya cari macam ni je. Kita kena cari di mana ada dua, kita darab dua probability di mana X. Cikgu rasa X je. Z lebih besar daripada 2.063 sebab nilai dia orang sama. Dapat ni darab 2. Okey, dapat ni darab 2. Jadi jom kita cari sebelah. 2.063 2.06 2.06 sini 6 3 1. Okey. Jadi 0.0197 tolak 1 kan tadi. Okey, 0.0001 darab 2. Jangan lupa darab 2. Jadi kita akan dapat selesaikan, kita akan dapat 0.0392. Yeay. Jom kita tengok soalan yang terakhir sekali di sini. Okey, soalan yang terakhir sekali. Okey. Okey, sama juga ni. Okey, sama juga ada tanda modulus. Okey, ada tanda modulus. Okey, tadi di sini lebih besar. Okey, ini lebih besar. Kalau lebih besar, satu pandang kanan, satu pandang kiri kan. Okey, macam mana kalau kat sini lebih kecil? Okey, macam mana kalau lebih kecil? Jadi, masih ada plus minus. Okey. Maksudnya kalau plus minus 1.763. Okey. Kalau lebih besar, kekal. Lebih besar ni kekal. Probability di mana Z lebih kecil ni 1.763 untuk yang positif. Untuk yang negatif pula tanda berubah. Tapi untuk nilai negatif 1.763. Jangan keliru tau. Positif tetap positif, kekal, tapi yang negatif tu tanda akan berubah. Jadi macam ni. Okey, jadi jom kita lukis macam mana rupanya. Okey. Positif. Jadi positif 1.763. Yang ni pula lorek kiri ke kiri, saya tak nak lorek lagi. Okey, yang negatif ni sebelah negatif 1.763, tapi tengok dia belah kanan. Okey, maksudnya dia terangkum di sini. Okey, jadi kita ada dua nilai lah. Sini ekor biru, kiri kanan sama, simetri. Sebab tu cikgu letak warna sama. Okey, jadi macam mana kita nak cari yang merah? Satu tolak biru, tolak biru. Jadi jom kita cari berapa satu biru ni dulu. Okey. Probability di mana Z lebih besar 1.763. Okey, jadi kita cari 1.76
Mana? 1.7. 1.76. 6 sini. Lepas 6, 3. Sini 3. Okey, 0.0932. 0.0392 silap dengan 3. Tolak 0.0003. Okey, jadi nah kita cari 0.0392 tolak 0.0003. 0.0389. Okey, ni yang biru. Ini pun 0.389, ini pun 0.0389. Berarti probability di mana modulus dot Z lebih kecil dari 1.763 ni sama dengan 1 tolak biru tolak biru. Tolak biru tu 0.389 tolak lagi 1 biru. Oh, sorry. 0.0389, 0.0389. Nah, macam tu. Jadi kita akan dapat 0.9222. Yeay, jadi kita berjaya mencari nilai kebarangkalian berdasarkan Z daripada jadual.